Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Siti Zaizian binti Cik Mak Zin. Akan membentangkan bentuk-bentuk kekuasaan kehakiman Islam dan bidang kuasa. Okey. Nama saya Cik Siti Zaizian binti Cik Mak Zin. Nombor matrik 2201396. Empat institusi perundangan utama, iaitu yang pertamanya adalah mufti, ulama usul fiqh, mujtahid ataupun hakim, iaitu qadi. Okey. Kita lihat pada mufti ialah seorang pakar perundangan persendirian, bukanlah tingkatan kerajaan, melahirkan pendapat perundangan peribadi seperti fatwa, pendapat yang muktamad tetapi tidak mengikat, selalunya sebagai jawapan kepada persoalan. Mufti ni lebih kepada orang bertanya, mufti ni yang menjawabkan segala persoalan yang timbul. Seperti tugas mufti yang ada di Malaysia pun menjawab persoalan masyarakat-masyarakat yang menimbul yang ada keraguan ataupun ada persoalan terhadap sesuatu isu yang berkaitan dengan agama. Okey, seterusnya adalah ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh adalah mengumpulkan, menulis, memberi komentar ataupun komen, membukukan, menganalisis fatwa. Yang kedua, menyediakan koleksi undang-undang untuk dirujuk, terutama oleh hakim. Lazimnya menjadi pengikut atau pakar pada satu-satu sekolah atau pemikiran mazhab. Memastikan undang-undang yang mendapat dan pendapat boleh dikekalkan sepanjang zaman. Seperti ulama-ulama, tugas dia adalah mengumpul ataupun membukukan, menganalisis fatwa, seperti buku-buku kajian pada ulama usul fiqh banyak yang terdapat di Malaysia, yang menjadi sebuah rujukan lah, ataupun untuk melihat kes-kes yang berkaitan akan menggunakan buku yang telah dibukukan oleh ulama atau usul fiqh. Okay, seterusnya adalah mujtahid. Mujtahid adalah pakar rujuk paling utama, iaitu marja', menguasai ilmu-ilmu asas dalam Islam, usul fiqh, sains, Al-Quran, sains, hadis, logik, teologi, falsafah dan irfan. Selalunya mampu mengeluarkan pendapat sendiri tanpa terikat dengan mana-mana mazhab. Maksudnya dia tak terikat dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Dia boleh mengeluarkan pendapat sendiri, namun masih lagi berlandaskan dengan apa yang Islam sarankan lah, dan tidak lebihi daripada batasan itu. Okay, seterusnya adalah hakim atau qadi. Tugasnya adalah menyelesaikan perbalahan al-khusumah biasa dengan suasana, adat dan kebiasaan setempat, pemeriksa pembinaan harta awam seperti masjid, jalan, jabatan dan hospital, penimbang tara dalam isu-isu keluarga, jual beli pemilikan, pendapat mengikat kedua-dua belah pihak yang berbalah. Okay, so lazimnya kita lihat di Malaysia tugas qadi ni ataupun hakim ni adalah kepada menyelesaikan perbalahan dan menimbang tarikh isu-isu keluarga seperti perceraian, fasakh, jual beli pemilikan, harta pencarian, pendapat mengikat kedua-dua pihak yang berbalah, menyelesaikanlah pihak yang berbalah, plaintiff dan defendant. Dan jarang sekali hakim di Malaysia ni melakukan seperti memeriksa pembinaan harta awam, masjid, jalan, jabatan dan hospital. Okey, seterusnya adalah sistem kehakiman. Sistem kehakiman adalah salah satu sebahagian kecil yang terkandung di dalamnya sistem pemerintahan menurut Islam. Okey, sistem kehakiman tersebut telah dibahaskan oleh para cendekiawan dan sarjana Islam dengan membahagikan dan mencerminkan sistem tersebut kepada beberapa bahagian. Okey, seperti dilihat di setiap negeri ada sistem kehakiman. Itu merupakan, kalau sistem kehakiman ni seperti Jabatan Kehakiman Syariah. Kehakiman Syariah Negeri Johor berada di pusat dia, bukan menjadi ibu pejabat antara mahkamah-mahkamah yang ada di setiap daerah lah. Kiranya dia jadi HQ kepada setiap mahkamah yang ada. Seterusnya, komponen kehakiman syariah Islam. Okey, antara empat tadi kita akan bincangkan antara setiap satu. Yang pertama, Al-Qadi Al-Aqdi adalah badan kehakiman yang membicarakan kesemua kes-kes yang dibicarakan oleh orang awam, iaitu rakyat sesama rakyat, baik dari segi kes mal, Al-Madani maupun jenayah Al-Jaziyah. Okey, yang kedua, Al-Qadi Al-Madzalim
Okey, rumusan pada Al-Qadi Al-Adi ni kita dapat lihat adalah membiarkan semua kes termasuk mal dan juga jenayah. Kalau kita lihat pada Al-Qadi Al-Mazalim, badan kehakiman yang membicarakan kesemua kes yang terkandung dalam bidang kuasa Mahkamah Al-Adi, iaitu mal dan juga jenayah, yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai terdiri dari golongan yang mempunyai pengaruh dalam kerajaan atau golongan tertinggi dalam negara dan dengan rakyat biasa. Perkataan Al-Mazalim merujuk kepada perkataan Al-Zumu dan istilah yang digunakan adalah mahkamah yang mencabut kezaliman dan dari rakyat biasa. Okey, berbezanya dengan Al-Qadi dengan Al-Adi, dia antara manusia dengan rakyat, sesama rakyat. Kalau Al-Qadi Al-Mazalim, dia lebih kepada rakyat dengan orang yang mempunyai pengaruh di dalam negara. Contohnya menteri ke ataupun timbalan Perdana Menteri. Okey, Al-Wilayatul Hisbah pula dari sudut penafrikan umumnya adalah pelaksana kepada perkara yang ma'ruf dan penghalang kepada perkara yang mungkar. Mereka boleh diibaratkan sebagai penguat kuasa yang berusaha sedaya upaya untuk memastikan urusan-urusan rakyat seharian berjalan dengan sebaiknya. Okay, sebab Al-Wilayatul Hisbah ni, dia tidak membincangkan tentang pertikaian seperti Al-Qadi Al-Adi atau Al-Qadi Al-Mazalim. Dia lebih kepada penguat kuasa, iaitu untuk menghalang amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, untuk menjaga keselesaan rakyat, atau boleh kita lihat di Malaysia sekarang ada penguat kuasa agama dan pendakwa. Al-Tahkim adalah badan perunding yang dilantik oleh orang yang bertikai dalam kes mal untuk menyelesaikan cara baik atau secara suluh. Okey, yang tidak mahu kes tersebut berpanjangan atau berlarutan di hadapan Al-Qadi. Dan Al-Tahkim ini boleh berperanan di Al-Qadi Al-Mazalim dan Al-Qadi Al-Adi dalam kes yang melibatkan mal sahaja. Okey, Al-Tahkim ni dia lebih kepada suluh lah, seperti ada carangan penyelesaian persetujuan, ada melibatkan perkara mal saja dan tidak melibatkan perkara jenayah. Okey, seterusnya. Okey, rukun Al-Qada. Terdapat 6 rukun Al-Qada. Yang pertama hakim, hukuman, Al-Mahkum Bi, Al-Mahkum La, Al-Mahkum Fi dan juga proses kehakiman. Kita akan lihat. Yang pertamanya adalah bidang kuasa dari segi tempat, bidang kuasa dari segi lokasi, bidang kuasa dari segi masa, bidang kuasa dari segi jenis kes dan bidang kuasa dari segi nilai harta. Okay, kita lihat pada bidang kuasa dari segi tempat, bidang kuasa dari segi lokasi di mana hakim yang dilantik mempunyai kuasa untuk mendengar kes pada lokasi yang ditetapkan dalam pelantikan oleh pemerintah. Bidang kuasa dari segi tempat, lokasi ini boleh meliputi keseluruhan negara, negeri atau daerah tertentu. Seperti mana kita lihat di negara Malaysia, ataupun di setiap negeri, contohnya Johor, terdapat satu daerah hakim ni berbidang kuasa. Hanya dalam lingkungan daerah tersebut saja hakim itu berbidang kuasa untuk menjatuhkan, untuk mendengar kes ataupun melakukan penghukuman. Okey, bidang kuasa dari segi masa pula, bidang kuasa hakim tertakluk pada tempoh yang ditetapkan dalam pelantikannya oleh pemerintah. Hakim tidak mempunyai kuasa untuk mendengar kes selepas tamat tempoh pelantikannya, kontrak atau melainkan dengan keizinan pemerintah. Contohnya Sultan dah melantiknya hanya dalam lingkungan 20 tahun. Lebih daripada 20 tahun tu hakim tu tidak layaklah untuk mendengar kes ataupun menjalankan sesuatu kes. Kes seterusnya, bidang kuasa dari segi jenis kes. Bidang kuasa hakim tertakluk pada jenis kes yang boleh didengar hakim berdasarkan termat-termat pelantikan. Bidang kuasa suatu hakim boleh dikhususkan merangkumi bidang-bidang tertentu yang ditetapkan seperti sivil, jenayah, keluarga dan sebagainya. Ada setengah hakim yang boleh melakukan jenayah dan mal, ada setengah hakim yang hanya melakukan mal saja ikut pada khusus kes yang diberikan. Okey, yang terakhir, bidang kuasa dari segi nilai harta. Bidang kuasa dari segi nilai harta yang dipertikaikan atau jumlah yang dituntut. Contohnya dalam bidang harta percarian, lebih 100,000 hakim lain yang jaga, bawah 100,000 hakim lain yang dengar.